وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه النبي العلماء الحكم. Ba'd. Pendengar yang dikasihi sekalian, semoga semua dalam sihat dan afiat. InsyaAllah pagi ini kita masuk kepada bab yang keempat, iaitu memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Tujuan asalnya fi ta'zimil ilm wa ahli. Fi ta'zim al-ilm wa ahli. Memuliakan, mengagungkan al-ilmu itu sendiri kita pelajari, wa ahli dan ahlinya, ini guru ataupun pemilik ilmu itu sendiri. Namun sebelum itu kita ingat balik sebelum ini kita baca perkara berkaitan dengan cara untuk benar ilmu manfaat yang dipesan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Misalnya disebutkan la tanul ilma illa bisittatin. Ini kita ulang-ulang. Takkan sampai matlamat ilmu itu melainkan dengan 6 perkara. Yang pertamanya dia kata sa'unabika an majmu'ha bi bayanin. Aku cerita kepada kamu dengan keseluruhannya cara jelas. Yang pertamanya zakain, cerdik, pintar, pandai, bijak, wa hirsin, makna dia halaba, tamak untuk mencari ilmu, wastibarin, sabar, dan tempat ini sebut berijtihad, bersungguh, wa bulghatin, dan ada bekalan, ada untuk mencari ilmu, irsyadul ustaz, itu mendekati ustaz, mendampingi ustaz, melazimi ustaz yang baik-baik, yang bagus. Waktu zaman dan dengan masa yang panjang. Itu bukan yang dah sebut dulu, sekarang ingatan semula. Dan dalam sabit lepas juga kita sebut tentang teman, kawan, rakan, sahabat untuk membantu kita mendekati ilmu. Kita jauhi daripada sahabat yang kaslan, malas. La tusahibil kaslan fi halatih. Kalau kau budak malas, budak yang tidak belajar, tidak hanya belajar, kita jadi malas juga. Maka sebab itu untuk kontak belajar ilmu jangan dekati mereka. Tak masuk kontak dakwah, soal tarbiyah, itu soal yang kita dekati mereka untuk mengajak. Soalnya berkawan dengan mereka, bersahabat dengan mereka, itu tak boleh. Kerana kita terbantu usaha kita belajar kita. Mendekati mereka tidak salah untuk mengajak mereka belajar. Sebab ada orang komen bila tertulis tentang berkawan orang baik-baik, orang kita orang jahat, mengajak dia baik. Alhamdulillah, sunnah Allah, okey. Itu sunnah Allah. Dia seduk berkawan, bersahabat untuk ilmu, bukan. Itu sekadar yang ulangan lalu. Jadi yang untuk pagi ini ta'zimul ilm ahli, mengagungkan, membesarkan ilmu itu sendiri. Bila kita nak cinta ilmu, tak sayang dengan ilmu. Bila nak mendekati ilmu, tak cintai yang mengajar kita, guru kita. Dua-dua nak sayang. Sayang guru, tak minat ilmu. Minat ilmu, tak sayang guru. Tak jalan, tak boleh. Jadi kedua-dua mesti disamakan, didekati, digabungkan. Menghormati ilmu yang kita pelajari dan guru yang kita nak mendekatinya. Ta'zimul ustaz, ta'zim ahlihim. Ya'lam anna talibul ilm la yanalu al-ilma wa la yanfa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimul ustaz wa taqidih. Itu lafaz asalnya lah. Dia kata, ketahuilah bahawasanya seorang penuntut ilmu itu tidak akan peroleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk agamanya, melainkan dengan mengagungkan, mulakan ilmu itu sendiri. Tidak, dia sayang ilmu. Cintakan ilmu Al-Quran Al-Karim, cinta Al-Quran itu sendiri, cinta pengajar kita sendiri. Hormati dia walaupun dia lebih muda daripada kita. Hormati dia walaupun dia anak kita. Hormati dia daripada isteri. Hormati dia daripada khadam kita. Kita belajar dia. Dia bilang, ni khadam aku mengajar. Ini orang-orang. Tidak. Dia guru kita. Dia guru kita. Jadi kena hormati dia. Hatta subjek lain pun. Subjek apapun. Matematik ke, sains ke, apa saja. Kena hormati. Sebab ilmu itu Islam. Yang diasingkan. Ilmu faraid misalnya, tak pandai matematik, tak boleh belajar faraid misalnya lah. Dan berkaitan ilmu untuk mengetahui masa waktu semayang dan sebagainya, itu matematik. Ilmu astronomi dan perkara itu berkaitan. Ilmu pelayaran
Ada berkaitan. Mana tidak ada ilmu yang tidak Islam. Cuma kita telah pun mensekularkan dia. Maka Islam kena ilmu. Ilmu itu memang sedang-sedang Islam. Tidak ada berkaitan satu sama lain. Berkaitan ilmu satu sama lain. Soal zakat misalnya. Nak kira macam mana aku tak pandai matematik. Sebagai contoh lamanya, hormatilah ilmu. Bahasa, Masya Allah. Bahasa Inggeris, bahasa Tionghoa, bahasa Kadazan, bahasa Murud, bahasa Tamil, bahasa Kesdakati. Ilmu, bahasa sebagai wasilah untuk dapat ilmu. Jangan musuh bahasa. Jangan benci bahasa. Hormatilah bahasa. Siapa banyak belajar bahasa, dia dapat mengusik kawan, dapat ramai kawan. Dapat banyak baca buku, dapat maklumat, dapat ilmu. Jangan anti bahasa. Yang musuh berbahasa. Dekatilah. Malah untuk bahasa, kau dapat orang yang berbahasa bahasa itu. Lebih meyakinkan kita bercakap bahasa Cina, bahasa Tionghoa, bahasa apa sebagainya, cakap orang Cina. Lebih meyakinkan kita daripada belajar bahasa Cina pada orang India misalnya. Kita belajar bahasa Tamil, belajar bahasa Tamil pada orang India lebih meyakinkan pada bahasa Cina atau bahasa Melayu misalnya. Tak nafikan orang yang fasih, tapi maknanya lebih meyakinkan. Kita belajar bahasa Hindu tempat orang putih, orang Inggeris lebih meyakinkan daripada belajar bahasa Inggeris pada orang Arab. Kita belajar bahasa Arab daripada orang Arab lebih meyakinkan daripada belajar Arab pada orang Pakistan. Jadi kena sayang. Ini ada maksud lita'arufu, berkenal-kenalan, untuk mendapat-manfaat daripadanya. Yang baik terima, yang tak baik dan nasihati. Ada perkara pasal mafarakah. Nilai duniawi itu kita ambil untuk ukhrawi. Kerana akhiratnya ialah at-taqakum yang bertakwa. Bukan bahasa, bukan bangsa, bukan segalanya. At-taqakum. Dalam konteks hidup dunia ini, kita berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai bahasa dekati dengan baik. Itu wa ta'amanu al-birra wat taqwa wa la ta'anu 'alal ismi wal 'udwan. Wa la ta'amanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang baik-baik kita tolong menolong, bantu. Yang tidak baik kita jangan bantu. Kita jangan sokong, tapi dengan baik, dengan karamah yang baik, dengan hikmah yang baik. Jadi kita mesti menghormati ilmu dan pemilik ilmu, itu guru kita sendiri. Ada dua, kita baca kitabnya. Ada orang menyebut bahawa orang yang berjaya itu mereka hanya berjaya kerana sikap menghormati, sedangkan mereka yang gagal itu mencari hanya kerana tidak menghormati. Saya ada pengalaman sebanyak melawat sekolah di Selangor ni, hampir sekolah-sekolah sama kerajaan atau swasta atau di bawah negeri kita pergi atas nama semasa mengajar di IPG, juga semasa sekarang pun. Jadi saya sentiasa mengambil kesempatan jumpa guru besar atau pengetua ulama lama yang warak, yang alim, yang dihormati, yang disegani oleh masyarakat. Bila cek balik, bertanya mereka, tanya kawan, masa sekolah biasa-biasa saja. Taklah hebat sangat, tak pintar sangat, taklah nombor satu atau nombor dua sebagainya, tidak. Orang biasa-biasa. Biar ada juga yang hebat. Tapi sampai mereka berumur, sampai mereka tua, sampai mereka berkejaya, mereka dihormati, disanjungi oleh masyarakat. Rupa-rupanya cara hidup mereka dalam kelas. Masa belajar, sangat menghormati guru mereka. Letak buku-buku yang pelajari, kitab mereka pelajari, dia harus dihormati. Di dua perkara yang tidak. Hormati guru, hormati buku, hormati kitab, hormati ilmu, hormati yang berkaitan segalanya. Maka sebab itu mereka dewasa, mereka sudah tua, mereka sudah berkeadaan begini, mereka dihormati dalam masyarakat. Ada orang yang hebat dengan masa sekolahnya, jadi ketua umum, jadi orang terdekat dengan pengetua guru besar yang hebat-hebat belakang. Tapi akhlak tidak baik. Penghujungnya walaupun punya jawatan tinggi, kedudukan tinggi, tapi tak dihormati oleh masyarakat. Dia dihormati orang-orang dia yang berkepentingan. Terbukti bila pensiun tak siapa hadir. Banyak kes macam ni. Masa berjawatan, masa menjabat jawatan, masa ada jawatan, dihormati, sanjungi, didekati, dimuliakan, ditegur siapa. Bila pensiun tak duduk lagi sebab dia sombong. Ataupun dia tidak hormati orang semasa dia belajar. Ini peneguhan yang saya pengalaman melihat sendiri. Ada pula yang menyebut bahawa bersikap hormat itu lebih baik daripada mentaati. Ini hormat dengan taat. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa kekufuran manusia itu bukan punca bermaksiat, tapi punca pada meninggalkan hormat.
iblis Allah kita tahu. Apakah dia bermaksiat? Wallahu alam. Dikatakan iblis ni banyak kuat ibadah. Dikatakan dalam Israiliyatnya la tusaddiqu la tukadzibuh, hanya percaya dan jangan dustakan ambil pengajarannya. Dikatakan hidup di bumi ini bertahun-tahun, beribu tahun beribadah. Di langit pertama, kedua, 7 beribadah. Sampai 800 ribu tahun mereka beribadah. Hebat ibadah. Dia tak bermaksiat. Iblis tak bermaksiat. Tapi kenapa dia halau? Kenapa dia rejam? Kerana kalimah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api, kamu dia daripada tanah. Dia tak hormat perintah Allah Ta'ala. Allah usjudil Adam. Usjudil Adam, hormat Adam. Hormat Adam. Bukan soal tanah, bukan soal api, bukan soal air, bukan soal angin, bukan kerana perintah Allah hormat. Dia tak hormat. Perintah usjudil Adam. Dia tak hormat. Aba wastakbara, takabur, sombong. Dan kalimah yang dikeluarkan adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, dia daripada tanah. Sedangkan engkau siapa dia? Allah. Kenapa tak mulakan Allah? Tak hormati Allah? Tak hormati Adam yang Allah perintahkan? Maka dia dikeluarkan daripada syurga Allah Ta'ala. Direjam. Dihalau keluar bukan kerana dia berbuat maksiat lain, hanya tidak menghormat. Ini masalah pada umat hari ini. Anak-anak sekolah kadang-kadang dia rasa dia dah bayar banyak pada sekolah, pada college, beribu-ribu bayaran. Guru ni upahan dia. Dia tak hormat guru lagi. Ada begitu, tidak semua, tidak dan tidak. Tapi ada begitu. Sekolah swasta yang mahal bayarannya, belajar daripada berbagai ini, terkadang berlaku begitu. Dia merasa guru itu khadam dia, orang upahan dia, tak boleh dihormati lagi. Kewajipan guru, ya terserah pada dia, tapi dia tidak ada keberkatan dalam hidupnya. Dalam ilmunya mungkin dia dapat excellent, mungkin dapat mesti kemudian dalam sejian ijazah first class honors, atau dapat anugerah dekan, anugerah raja berbagai-bagai, tapi punca tidak hormat guru, penghujungnya dia akan kecundang dalam hidupnya. Ini bukan menyumpah, bukan mengharap, tidak begitu, tapi itu yang sedang berlaku, telah berlaku. Punca daripada tidak hormat guru, tidak hormat ilmu. Ya. Inilah dalam kitab al-hurmatu khair min ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Sebab taat ni kadang-kadang kena perintah. Maafkan saya, contoh maafkan saya lagi. Dan tentera pakaian beragam, beragam ini kita. Dia cukup hormat pada komandan dia. Kirim kanan, dia ikut saja. Lepas pada perbarisan, dia tak hormat lagi. Dia hormat ketua dia semasa perbarisan, semasa kawat. Pergi masjid tak hormat lagi. Semasa kawat berbaris tegap, lurus. Pergi masjid, simpang siur, sampai lintang bukang. Dia tidak penghormatan itu. Hormat itu lebih utama dan lebih awal. Kita kena bacaan kitab lagi. Kalau tuan-tuan yang memiliki buku muka 37 yang Jawi, cetak Jawinya, dan kalau dalam asalnya 25. Menghormati guru, dipanggil ta'zim al-almi ini. Sebahagian daripada penghormatan dalam ilmu itu adalah menghormati guru. Hormat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, saya menjadi hamba pada orang yang mengajar saya. Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Ini Arabnya. Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hamba, menjadi hamba. Sebab menjadi hamba pada orang yang mengajar aku walaupun harfan wahidan. Itu huruf, itu kalimah. Kita zaman dulu ada satu kisah seorang pelajar balik daripada luar negara ketika di Mesir lah. Guru yang mengajar dia ni tidak sekolah pun, tidak hanya mengajar mukadam. Mukadam tu tadi itulah kita baca alif bata, alif atas, alif bawah, alif kasrah. Betul lah. Dia belajar tinggi, balik dengan ijazahnya, dia pun dapat jawatan. Entah bagaimana, kedua-dua terlibat dalam politik. Maafkan saya tak mau cerita siapa nama dia di mana. Miktibar pengajaran. Miktibarnya, pengajarannya. Seorang anak murid daripada guru yang tidak bersekolah, hanya guru kampung, mengajar alif bata, alif di atas,
alif bawah i, alif depan u, memang dululah. Kemudian diarabkan alif fathah a, alif kasrah i, makdumah u itu. Anak yang belajar bagus ni balik pada luar negara, kebetulan kedua terlibat parti politik. Semua berceramah, kempen, dia hantam guru dia. Guru tu apalah ada, jazah apa yang ada. Tahu lek bata aja yang mengajar, lain tak tahu. Tapi akhirnya, maafkan saya sebut untuk tidak baik, sekali pengajaran bagi siapa yang memahami pengajaran. Anak ni tak senang. Anak yang berjaya banyak yang tidak senang akhirnya. Hatta dalam pelayan-pelayan pun dia kalah. Gurunya tidak sekolah tu. Zaman itulah, zaman itu. Sekarang tidak berlakulah semua orang hebat belakang. Ada menghina gurunya yang mengajar alif bata. Sedangkan guru ni daripada alif bata itulah dikenal huruf lebih besar, lebih banyak. Daripada alif bata itu dia pergi ke berapa SPM. Alif bata ijazah dan sebagainya. Sama dengan sekarang. Siapa guru kita? Jawablah profesor sekian, Tan Sri sekian. Masya Allah, sangat baik, sangat baik. Teruskan. Tapi kenapa lupa guru tadikanya, guru taskinya, guru prasekolahnya? Dan mereka lah, anak-anak kita berawal. Saya zaman bekerja dulu bertemu juga kawan, anak-anak kawan untuk masuk perguruan misalnya. Saya tanya, coba sebut nama guru kamu yang kamu ingat. Lazimnya mereka akan sebut profesor yang hebat yang terkenal di luar negara. Kalau di Oxford University, kalau di Cambridge University, Adelaide University, mana-mana luar negara, sebutlah profesor sekian. Kalau di Arab pula sekian-sekian, syekh sekian. Saya tanya, siapa yang mula-mula mengajar kamu alif bata? Siapa mula-mula ABC? Baru mereka sedar. Ada yang nyebut imak, ada yang nyebut ayah, ada yang nyebut palung, ada yang cikgu tadika. Itu kelemahan kita. Mereka lah yang banyak berjuang sebenarnya, yang mendidik kita. Ya, tak nafikan itu yang peningkatannya, pemurniannya, apa saja sebagai aspirasinya, tapi jangan lupa yang bawah ini. Sebagian besar kita, ibu ayah sendiri yang mengajar kita, mengenalkan kita alif bata, ABC, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, syukurillah, sebagainya. Di tadika, guru tadika ini, guru prasekolah ini, guru taski misalnya, mereka yang gaji kecil, usulan tidak begitu baik, kondisi tidak sesuai, mereka mengajar anak-anak kita, mengajar cucu-cucu kita, mengajar kita sendiri banyak belajar di taski dan sebagainya. Tapi kenapa tak hormati mereka? Mereka guru kita. Maka sebab itulah, kalau mau jadi manusia yang dihormati, manusia yang diberkati, disanjungi, jadilah manusia hormat guru. Sekecil mana dia, serendah mana dia, hormatilah dia. Sayang sekali, ramai murid sekarang lupa nama gurunya. Sedangkan guru tidak lupa nama muridnya. Saya masih ingat nama-nama murid-murid saya mengajar tahun 79. 79 saya mula mengajar. Saya masih ingat nama-nama yang Cina, yang Melayu, saya masih ingat. Tapi ada pelajar jumpa kita, siapa ni? Saya ingatlah satu kelemahan. Cuba ingat sejarah para sahabat, imam besar, contoh imam hadis macam Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan kita mazhab misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan sebagainya. Mereka menyadarkan nama-nama guru mereka, sampai beratus nama-nama guru mereka. Mereka catat dalam kitab-kitab mereka. Itu penghormatan mereka kepada guru-guru. Kita dah tinggal bab itu. Maka sebab itu, kalau mau kembali di insan yang dimuliakan Allah, dimuliakan juga oleh manusia, dimuliakan di bumi dan di langit, ialah manusia hormat guru, hormat ilmu yang dipelajari. Ingat kata-kata Imam Ali ni, kata, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a insya'a asraf. Kalau dia nak jual-jual lah. Begitulah tingkat kata-kata Imam Ali ini. Sampai sanggup begitu. Maka sebab itu tuan guru zaman dulu dia test murid-murid dia dengan berbagai ujian. Suruh cangkul tanah, suruh kupas kelapa, suruh ke bendang sawah, suruh angkut air. Di berbagai zaman dulu tidak ada pipe. Semua itu ujian. Kalau kita tak sanggup melakukannya, kita akan rugi selama-lamanya. Pernah doakan sebuah syair yang berbunyi, kita dikasih, ra'aitu haqqa al-haqqah, ra'aitu haqqul haqqah, ra'aitu haqqul haqqi haqqal mu'allim. Maaf,
ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallim wa awjabahu hifzan ala kulli muslim. Laqad haqqa ay yuhda ilaihi karamah. Laqad haqqa ay yuhda ilaihi karamah. Di ta'limi harfin wahn alfi dirham. Ini syair. Ra'aitu haqqa haqqi haqqal muallim. Aku mendapati hak yang paling utama lah hak sang guru. Nak bagi apa, nak hormati apa, nak apa-apa, guru dulu. Hak yang paling wajib dia pahala adalah muslim. Aw jabu hifzan ala kulli muslim. Hak yang wajib jaga oleh muslim. Guru, muallim dia, mursyid dia, muaddib dia, nak hormati dulu. Dia segala-galanya guru dia dulu. Pernah dalam satu majlis orang menghormati seorang murid, dia buat jamuan besar, dia datanglah orang-orang kenamaan, dia hormati dengan sambutan, dengan pelukan, dengan macam-macam. Tapi guru dia datang, ini pun cerita tidak sebut nama, sebut tempat, mengiktibar saja. Dia tak peduli guru dia, sebab guru ni orang tak terkenal. Guru dia balik, Ketika ceritanya, lepas tu dia dapat pengajaran bahawa kenapa begitu. Bukan saudara hormati, kenapa sampai melupakan tu guru kamu? Kamu sanyu orang-orang hebat-hebat itu yang ternamai, kenamaan yang bergelar, kamu lupa guru kamu kecil di kampung ini. Saya tak mau cerita habis, aku kenal pula nak cerita bahawa akhirnya pelajar baik sedar bahawa dia tak patut buat gitu. Dia sakit, keluarga sakit, atau apa-apa, guru dia ni sebenarnya tolong dia, bukan orang-orang itu. Dia tergantung cerita tapi ambil pengajaran. Sesungguhnya gurulah yang paling layak dihadiahkan penghormatan. Dengan hanya mengajar satu huruf dengan sekian-sekian bayaran. Bukan untuk dibayar, tapi nilainya begitu. Nilainya begitu. Bukan harga 1,000 dirham, 1,000 dinar, 1,000 ringgit, bukan 1 juta. Bukan itu. Tapi maknanya nak menilaikan guru, kalau nak bayar, gurulah yang paling utama. Begitu ya. Jadi insya-Allah kita sambung pada masa akan datang, masih tajuk yang sama tentang bagaimana untuk jadi insan mulia dengan menghormati ilmu dan gurunya. Ta'zimul ilm wa ahli. Jika tidak menghormati guru dan tidak menghormati ilmu, sehebat mana kamu, secerdik mana kamu, sepintar mana kamu, kamu kecundang di penghujungnya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.